Sekarang ini betul-betul euforia tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba digambarkan sebagai hero terbaru untuk rakyat Palestin menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah euforia ini satu perkara yang memang betul-betul kejadian ataupun cumalah satu pengalih perhatian daripada isu sebenar yang melanda pentadbiran beliau dan juga yang melanda negara ini? Ini persoalan yang kita cuba rungkaikan dalam video kali ini. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini dirakamkan pada 1 November 2023 jam 2 pagi. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin menyeru kepada anda semua untuk follow akaun TikTok saya yang ini. Di mana ini dah akaun TikTok saya yang telah saya buat menggantikan akaun TikTok yang asal yang ada 240,000 lebih followers tersebut yang telah disekat selama-lamanya oleh pihak TikTok lantaran kekoyakan pihak-pihak tertentu. Sebab saya tengok ramai rakan-rakan saya yang follow akaun TikTok saya lama dulu masih lagi belum follow akaun TikTok yang ini. Jadi tolong follow saya untuk mendapatkan sebarang informasi yang terkini berkenaan dengan isu semasa dan juga isu politik tanah air, insya-Allah. Kita kembali kepada isu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan pada awal video tadi, kini rakyat disibukkan dengan kisah betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk meletakkan diri beliau sebagai wira rakyat Palestin sampai mendakwa beliau telah diugut oleh negara-negara Eropah dan juga negara-negara Barat atas pendirian beliau yang menyokong Palestin dan juga menyokong Ha Alif Mim Sin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang telah dinyatakan oleh ramai pihak sebenarnya, Perdana Menteri kita yang terdahulu pun mereka jauh lebih tegas berhubung dengan isu Palestin dan juga Hak Alif Mim Sin serta penentangan terhadap pendudukan Bintang Daud ini. Tetapi tak pernah dengar pun mereka mengatakan yang mereka ini telah diugut dan sebagainya. Jadi persoalan timbul, adakah benar benda ini berlaku? P. Ramasamy, iaitu mantan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dalam tulisannya di Malaysia Now telah meragui perkara ini, di mana beliau telah beranggapan berkemungkinan besar semua ini adalah merupakan satu taktik mengalihkan isu ataupun diversion oleh kem Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengalihkan pandangan kita daripada memfokuskan kepada masalah-masalah ekonomi yang sedang melanda negara pada ketika ini. Dalam erti kata lain, P. Ramasamy mendakwa bahawa semua ini hanyalah untuk mengalihkan pandangan kita daripada terus membicarakan tentang kelemahan pentadbiran kerajaan Madani ini. Betul atau tidak dakwaan P. Ramasamy tersebut? Bagi saya, tuan-tuan dan puan sekalian, dakwaan P. Ramasamy itu ada asasnya. Kita perhatikan dengan mudahlah dalam masa yang terdekat ini. Baru-baru ini pada 13 bulan Oktober, Belanjawan 2024 telah dibentangkan dan ramai pihak memang menolak bajet tersebut, di mana bajet itu dikatakan bajet yang mencengkam rakyat sebenarnya. Kerana dalam bajet tersebut kita dapat saksikan begitu banyak sekali subsidi dan juga kawalan-kawalan harga serta benda-benda yang selama ini membentuk rakyat ditarik perlahan-lahan. Di mana baru-baru ini Datuk Seri Muhammad Sabu, iaitu Menteri Keterjaminan Makanan, telah mengumumkan bahawa harga ayam akan diapungkan bermula 1 November ini, selaras dengan apa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri ketika perbentangan bajet. Dan tuan-tuan dan sekalian, benda ini pastilah akan menyebabkan rakyat semakin lama semakin tersepit dek kenaikan harga ayam. Dan bila harga ayam naik, percayalah cakap saya, protein-protein lain macam ikan, daging, udang dan sebagainya semua akan ikut naik. Sebab apa? Sebab benda ini dah kacau pasaran sebenarnya. Tetapi bukan itu sahaja benda yang besar yang sedang melanda rakyat pada ketika ini. Ada satu lagi perkara yang sangat-sangat besar yang saya dah lama tak bincangkan dalam video-video saya dan mungkin ada di antara kita yang terlepas pandang, iaitu isu penjualan equity kita dekat Bursa Malaysia oleh para pelabur luar. Sejak perbentangan bajet 2024 oleh Perdana Menteri, jumlah penjualan equity dekat bursa kita ini oleh para pelabur luar telah mencecah angka 1.0016 bilion ringgit. 1 bilion ringgit lebih telah dijual oleh para pelabur luar ini.
iaitu 613 juta pada minggu ketiga dan juga 396.6 juta pada minggu keempat. Dan hanya sekali saja, iaitu pada minggu kedua yang mencatatkan pembelian bersih, iaitu sebanyak 10.2 juta ringgit. Jadi kalau kita jumlahkan semua sekali equity kita telah dijual bersih 999.4 juta ringgit. Dekat 1 bilion equity kita telah dijual dalam bulan ini sahaja selepas perbentangan bajet, menjadikan jumlah keseluruhan equity bursa kita yang dijual oleh para pelabur luar ini mencecah angka 4.1 bilion ringgit. Sangat-sangat tinggi sebenarnya. Dan benda ini apa impaknya terhadap ekonomi kita? Bila para pelabur ini jual equity kita, bermaksud mereka telah menjual ringgit. Dan bila mereka jual ringgit melambat dalam pasaran, menyebabkan nilai ringgit makin lama makin lemah, makin rendah. Sebab apa? Lambakan dalam pasaran. Dan benda ini yang menyebabkan nilai ringgit semakin lama semakin melemah berbanding dengan US dollar. Dan bila ringgit kita melemah pada ketika kita sedang menghadapi krisis makanan ini tidak bagus untuk rakyat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda ini bukan kecil tau. Benda ini sangat-sangat besar. Dan ternyata peristiwa-peristiwa berkaitan dengan plasticine yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya ini, euforia ini telah mengalihkan kita daripada benda-benda yang sebenarnya lebih memberikan impak kepada kita rakyat Malaysia. Dahlah dengan masalah ringgit yang melemah, masalah FDI yang makin menguncup, masalah KDNK kita yang semakin lama semakin mengecil. Kita masih lagi menantikan berapakah peratusan KDNK untuk suku ketiga tahun ini yang masih lagi belum keluar laporannya. Macam-macam lagi masalah yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Tetapi sekarang kita telah dialihkan perhatian dengan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim diugut kerana pendirian beliau terhadap kisah plasticine dan juga H. Alif Mim Sin serta kutukan terhadap Bintang Daud. Jadi kata P. Ramasamy, diversion ini sebenarnya tidak patut berlaku dan benda ini mungkin akan menyebabkan Datuk Seri Anwar merasa sedikit selesa kerana mungkin sedikit orang yang terus bercakap berkenaan dengan kelemahan pentadbiran beliau. Tetapi anda menonton video-video saya kan? Dan saya akan terus menyuarakan tentang kelemahan pentadbiran kerajaan Madani ini untuk pengetahuan anda. Bukan untuk memburukkan sesiapa, bukan untuk menghina sesiapa, tetapi sekadar membawakan perkara yang benar kepada anda. Tidak ada yang tipu, melainkan benar-benar semuanya. Dan yang paling penting kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, selamat menjalankan tugas kembali. Tetapi kalau anda kata ekonomi negara kita ini memang stabil, anda silap besar. Stabil ke rupa begini, Wan Rafizi? Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana?